Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-40 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita berkongsi sedikit sebanyak daripada pembacaan buku Mahsyar sebagai peringatan untuk kita menghadapi kematian dan alam-alam yang bakal kita lalui selepas daripada kematian nanti. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan komen. Ahlan-ahlan Aziza Baba dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak Muhammad Rafiq. Ahlan-ahlan kepada semua. Begitu juga di ruangan FB. Ummi Zayhadi, Bunga Lawang, Marwani Ahmad, Ninda Anis, Yaya Lia, Fauzia Yunus, Kamiza Muhammad Amil, Mun Maisma, kemudian Zakia Muhammad Nin, Zainab Mahmud, Zainun Hadi, Zaliha Kamaruddin, Lin, serta ahlan-ahlan Nur Asikin, Ummi Naima, Yaya Lia, Arina Oma, Nasima Sano, Ramina's Kitchen, Fauzan Muhammad, Zianab binti Hussein Nab, Izzi Aish, Rabiha Abdul Ghani, Maznah Abu Bakar, Ismail Mamad, Mahiran Muda, Fauziyah Yunus, Syed Ahmad, serta Zakia Muhammad Nin, Zabaria Muhammad Yusuf. Kemudian ahlan-ahlan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syamsiah Salih, Mahiran Muda, Rafi'ah Muhammad Salih, Ija Rahman, serta terima kasih banyak-banyak Ija Rahman, Siti Atikah Tukimin, Sa'adiyah Muhammad Arifin. Terima kasih banyak-banyak Muhammad Fauzi bin Ali, Nora Mat Darus, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita berjumpa kembali pada petang ini di dalam pembacaan kitab ataupun buku Kembara Mahsyar. Dan kita telah tiba pada tajuk berkenaan tentang dua malaikat yang bakal menziarahi setiap daripada kita. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga menjadi kebiasaan kita bahawa apa pun yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita dah tiba pada muka surat yang ke-142 yang mana penulis buku membawakan tajuk Munkar dan Nakir. Mim nun kaf ra, munkar, dan nakir nun kaf ya ra. Dua malaikat. Maka kata penulis buku pada muka surat 143, kata penulis buku, engkau masih ingat lagi akan dua tetamu yang pertama sekali datang untuk menziarahi engkau di rumah baru engkau ini. Lalu bila kita pindah rumah baru, ada orang datang ziarah. Lalu bila kita masuk rumah baru kat kubur, rumah yang mana cukup-cukup muat untuk letak badan kita, rumah yang pada waktu itu orang akan timbus semula dengan tanah menutup kita, maka pasti akan ada yang ziarah. Siapakah makhluk yang mula-mula ziarah kita?
setelah kita dimasukkan ke dalam kubur, maka kata penulis buku, itulah malaikat munkar dan nakir. Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, begitu juga Imam Ibn Hajar ada kongsikan hadis ini dalam kitab Fathul Bari beliau. Maka Nabi SAW pernah pada waktu itu berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi bertanya tentang munkar dan nakir. Nabi bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, kaifa anta idza kunta fi arba'in minal ardi fi dhira'in?" Apakah pandangan kamu wahai Umar ketika mana engkau berada di dalam kubur, yang mana kubur tersebut saiznya 4 kali 2, 4 hasta kali 2 hasta, 4 hasta panjang, dan kemudian pada waktu itu 2 hasta lebar. Maka Nabi tanya dalam hadis riwayat Baihaqi dan juga Fathul Bari, Nabi tanya, bagaimana keadaan kamu wahai Umar kalaulah engkau berada dalam kubur tersebut? Fara'aita munkaran wa nakira. Maka Nabi tanya, wahai Umar, dan dalam tempat yang sempit tersebut 4 kali 2, engkau melihat datangnya 2 malaikat munkar dan nakir. Qala, maka berkatalah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa ma munkarun wa nakir. Apakah, siapakah itu munkar dan nakir wahai Rasulullah? Tanya Umar bin Khattab. Maka Nabi SAW bersabda, Fattanal qabri. Sabda Nabi SAW, keduanya adalah malaikat yang menjadi pemeriksa, tukang periksa kamu dalam kubur. Malaikat itu akan bawa soalan, tanya soalan. Maka kedua ini akan menguji kamu dalam kubur wahai Umar. Sabda Nabi SAW. Kemudian sabda Nabi SAW, absaruhuma kalbarak al-khatif. Sabda Nabi SAW, mata-mata malaikat munkar dan nakir pada waktu itu adalah umpama peti. Mata dia dah umpama peti. Aswatuhuma karra'di. Sabda Nabi, suara dia bila bercakap umpama guruh. Umar, contoh. Tapi itu taklah bunyi guruh. Tapi dia bila bercakap bunyi guruh. Maka sabda Nabi dalam hadis surah Al-Baihaqi, Imam Ibn Hajar pun nukilkan dalam kitab Fathul Bari, yang mana pada waktu itu mata dia umpama peti, suaranya pada waktu itu umpama guruh. Kemudian sabda Nabi SAW lagi berkenaan tentang taringnya. Sabda Nabi SAW, dan pada waktu itu malaikat ini mempunyai taring, dan pada waktu itu kakinya akan meminjak rambutnya, rambut bulunya tu panjang, sehingga pada waktu itu dipijak ketika mana berjalan. Kemudian sabda Nabi SAW, ma'ahuma mirzabah. Mereka ini ada palu, panggil palu tukul, pemukul, palu palu tukul bersama dengan malaikat ini ada tukul, ada palu, yang mana palu ini begitu berat, begitu besar. Sabda Nabi, lawijtama'a 'alaiha ahlu mina mastata'u raf'aha. Sabda Nabi SAW, mereka punya tukul ini wahai Umar, kalaulah berkumpulnya penduduk Mina, ketika mana musim haji kita nampak berkumpul manusia begitu ramai, maka kalaulah berkumpul pada waktu itu orang-orang yang buat haji di Mina, yang mana jumlahnya jutaan orang, nak angkat palu dan tukul malaikat munkar dan nakir, sabda Nabi SAW, mastata'u, mereka takkan mampu untuk mengangkatnya. Maka dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga di dalam hadis riwayat Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar, maka Nabi ada terangkan riwayat tentang munkar dan nakir kepada Umar bin Khattab. Maka di sini kata penulis, di dalam buku Kashful Ghummah, ini kita kembali kepada buku. Tadi saya baca sebahagian daripada hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga riwayat oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kata penulis buku, di dalam buku Kashful Ghummah ada menyebutkan munkar dan nakir adalah 2 malaikat yang akan menyoal dalam kubur. Fattan al-qabr, kalau sabda Nabi, yang akan uji kita dalam kubur dengan soalan yang dah bocor pun, dengan soalan yang semua kita dah tahu pun, tapi malangnya bukan lidah yang menjawab.
Sebaliknya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita di atas dunia. Maka pada waktu itulah yang akan membantu untuk kita menjawab soalan dan pertanyaan mungkar dan nakir. Maka dalam kitab Kashful Ghummah menyebut rupa mungkar dan nakir hitam dan berbulu pada waktu itu sampai ke bumi. Dalam hadis tadi kita nampak Nabi terangkan malaikat mungkar dan nakir berjalan memijak rambut dan bulunya. Pada waktu itu panjang rambut dia sampai pada waktu itu terseret di atas tanah, dan dia berjalan pada waktu itu sambil memijak rambut dan bulunya. Kata penulis lagi, mata mereka seperti kilat yang menyambar. Tadi kita dah baca absaruhuma kalbarak. Mata dia pada waktu itu ada keluar kilat. Allahu Akbar. Bagaimana? Kita nak tengok kilat pun tak boleh. Tetapi pada waktu itu terpancar kilat daripada mata malaikat mungkar dan nakir. Dan tangan mereka daripada besi. Jika mereka memukul tangan tersebut ke atas sebuah gunung yang besar sekalipun, nescaya akan hancur gunung tersebut menjadi debu. Maka inilah malaikat yang kita akan bertemu. Malaikat yang kita kena jawab soalan dia. Malaikat yang pada waktu itu kita kena memberi jawapan terhadap pertanyaannya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada ujian sewaktu di dalam kubur. Pada perenggan yang seterusnya, maka kata penulis buku, dengan keadaan di dalam kubur yang penuh kedahsyatan, ketakutan, sambil melihat kepada dua malaikat yang datang tadi, serta soalan mereka berdua di dalam kubur tentang iman engkau terhadap Tuhan. Dia akan bertanya, siapakah Tuhan kamu? Maka kita dah tahu jawapan dia Allah. Tapi yang menjawab bukan lidah. Bagaimanakah keimanan kita kepada Allah? Adakah betul-betul sewaktu hidup kita menjaga iman kita terhadap Allah? Adakah benar-benar kita berusaha untuk memperbaiki iman dan kepercayaan kita kepada Allah? Maka soalan yang pertama sebenarnya bukan tentang siapakah Tuhan kamu, tetapi sebenarnya soalan yang pertama adalah berkenaan tentang bagaimanakah sewaktu kita hidup, keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata penulis, ada orang yang selamat kerana pada waktu itu dia boleh menjawab soalan tersebut. Dia boleh menjawab Tuhannya adalah Allah kerana betul imannya kepada Allah. Dia boleh menjawab dia ikut Rasulullah kerana waktu dia hidup memang itulah yang dia lakukan, mengikuti Rasulullah. Maka kata penulis buku, ada orang yang selamat, maka selamatlah dia. Namun pada muka surat yang ke-144 akan ada orang yang berada dalam keadaan kehairanan, keraguan dan kehinaan, bahkan dalam kebingungan. Bila ditanya siapakah Tuhan kamu? Kerana kat dunia dia tidak usaha atas iman dia, kepercayaan dia. Dia tidak pada waktu itu benar-benar yakin dan percaya kepada Allah. Maka bila ditanya soalan siapakah Tuhan kamu? Maka pada waktu itu dia berada dalam keadaan bingung, berada dalam keadaan hairan, berada dalam keadaan ragu-ragu. Kerana seperti mana kita hidup, maka itulah jawapan yang mampu untuk kita berikan. Maka adakah waktu kita hidup kita benar-benar beriman kepada Allah? Adakah waktu kita hidup kita benar-benar yakin kepada Allah? Adakah pada waktu hidup kita benar-benar menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Kalaulah ya, insya-Allah kita boleh jawab soalan tersebut. Begitu juga dengan soalan yang kedua dan ketiga, dan sebahagian riwayat ada menyebut sampai 5 soalan. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, begitu juga ada hadis yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dalam hadis tadi, kita tak sempat nak habis hadis tadi, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi bila dia dengar begitu dahsyat keadaan malaikat mungkar dan nakir. Dalam hadis riwayat Baihaqi dan juga Fathul Bari. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, wa inni ala halati hadhihi. Wahai Rasulullah, adakah aku di dalam kubur sama pada waktu itu boleh memahami
seperti mana ketika mana aku sedang hidup. Sebab kalaulah soalan tu ditanya waktu hidup, aku boleh jawab, adakah pada waktu itu sama? Maka sabda Nabi SAW, na'am arju akfikahuma. Sabda Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qala na'am. Maka sabda Nabi SAW, ya. Sabda Nabi SAW, ya. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab berkata, aku cuba untuk pada waktu itu menjawab soalan-soalan munkar dan nakir. Begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan, bahawa malaikat munkar dan nakir mempunyai pada waktu itu taring umpama tanduk lembu. Dia mempunyai taring dan umpama tanduk lembu. Dan pada waktu itu malaikat munkar dan nakir mempunyai mata yang berwarna biru. Pada waktu itu mata dia berwarna biru. Dan tadi kita dah baca dalam hadis tadi, absaruhuma kalbarak, pada waktu itu memancarkan peti dan sebagainya. Maka inilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beberapa peristiwa tentang malaikat maut yang mudah-mudahan, tentang malaikat munkar dan nakir. Mudah-mudahan kita dapat menjawab setiap persoalan yang bakal diajukan. Kata penulis buku pada muka surat 144, bayangkan suara mereka pada waktu itu ketika mana mereka berdua menyeru engkau supaya engkau duduk untuk menerima soalan daripada mereka. Pada waktu itu suara dia umpama karra'di, sabda Nabi. Suaranya pada waktu itu umpama peti. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka ketika mana pada waktu itu engkau dihentikan untuk duduk dan engkau boleh mendengar suara mereka yang akan bertanya soalan, siapa Tuhan kamu? Pada waktu itu suara saya tidaklah seumpama bunyi peti ataupun guruh, tapi itulah suara malaikat maut. Bayangkan engkau akan duduk dalam keadaan sempitnya liang lahat, gugur kain kafan engkau sehingga ke kaki. Maka pada waktu itu jatuhlah kapas yang ada pada mata dan kedua sisi kaki engkau. Bayangkan tunduknya pandangan engkau kerana takut nak melihat kepada dua malaikat tadi yang mempunyai saiz yang besar. Jika engkau melihat mereka dengan keadaan yang baik, hati engkau telah yakin bahawa engkau telah bahagia dan selamat. Kalaulah ada orang pada waktu itu dia boleh tenang sebab dia tahu amalan dia cukup, maka selamat. Pada waktu itu, okey apa malaikat nak tanya? Maka siapakah Tuhan kamu? Kita pun jawab lancar. Siapa Nabi yang menjadi ikutan kamu? Kita pun jawab. Maka kalaulah, kata penulis buku, seseorang itu boleh melalui pertanyaan mungkar dan nakir dengan baik, itu tanda dia adalah orang yang bakal selamat. Dia akan selamat. Sebab pada waktu itu dia dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Ada satu lagi riwayat yang mana dinukilkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala, riwayat berkenaan tentang malaikat munkar dan nakir. Maka riwayat ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Hurairah, kami telah hadir menguruskan satu jenazah bersama dengan Nabi SAW ketika mana selesai urusan pengkebumian dan manusia mula bersurai. Maka pada waktu itu sabda Nabi, innahul ana yasma'u hufuqa ni'alikum. Sabda Nabi, orang yang balik meninggalkan kubur ni, jenazah yang dalam ini boleh mendengar derapan tapak kaki manusia pergi meninggalkan dia. Kemudian sabda Nabi, atahumun karun wa nakir. Sebentar lagi akan datang kepada mayat ini dua malaikat, munkar dan nakir. A'yunuhuma mislu kudurin nuhas. Sabda Nabi SAW, mata malaikat munkar dan nakir ini umpama bekas yang diperbuat daripada tembaga. Dia daripada tembaga mata dia. Sabda Nabi, wa anyabuhuma mislu sayasiyil baqar. Sabda Nabi, taring yang ada pada malaikat munkar dan nakir umpama seperti tanduk lembu.
Dan pada waktu itu aswatuhuma mithlur ra'di. Sabda Nabi, mereka punya suara umpama bunyi petir dan bunyi guruh kuatnya. Sabda Nabi SAW, fayajlisanihi, maka kedua malaikat ini akan duduk di hadapan mayat tadi. Fayas'alanihi, kedua malaikat ini akan bertanya kepada mayat tadi. Apakah soalan mereka? Maka soalannya adalah berbunyi tentang siapakah Tuhan kamu. Tapi sebenarnya kita dah tahu jawapan, Tuhan kita Allah. Tapi tentang apakah keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Lagi kuat keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah, lagi mudah kita dapat menjawab soalan yang pertama tersebut. Kemudian soalan yang kedua berkenaan tentang baginda Nabi SAW. Maka kalaulah waktu kita hidup memang kita mengikuti sunnah, ajaran baginda Nabi SAW, dengan mudah pada waktu itu kita jawab. Ini bukanlah peperiksaan yang perlu kepada menghafal soalan. Ianya adalah peperiksaan yang jawapannya berdasarkan kepada tindakan dan amalan sewaktu kita hidup di dunia. Maka seterusnya sabda Nabi SAW berkenaan tentang malaikat Munkar dan Nakir ini. Kalaulah seseorang itu dia boleh menjawab dengan jawapan yang baik, maka pada waktu itu yuftahu lahu babun ilal jannah, maka akan ditunjukkan untuknya tempat tinggal dalam syurga. Dibukakan pintu. Dia belum masuk, tapi dibukakan pintu syurga, maka dah boleh rasa nikmat angin syurga, bunyi-bunyian syurga, dan boleh nampak tempat tinggal dalam syurga. Maka itu adalah kalaulah dapat jawab soalan dengan baik. Kemudian yang lain sabda Nabi, wa yuwassa'u lahu fi hufratihi, dan akan diluaskan kuburnya kalaulah seseorang tu boleh jawab dengan baik. Tapi kalaulah seseorang itu sabda Nabi SAW, dia tidak boleh menjawab. Dia tak boleh menjawab. Bila malaikat tanya tentang Allah, dia pun kata, aku pernah dengarlah ada orang cakap tentang ini. Aku pernah dengarlah ada orang cakap tentang Rasul ini, dan dia tak boleh berjawab. Sebab itu tadi kita baca pada awal muka surat 144, keadaan dia seumpama orang yang dalam kebingungan, hairan, pada waktu itu tak boleh nak jawab. Macam orang yang tak bersedia untuk exam, bila tanya soalan mudah macam mana sekalipun, dia pada waktu itu termanggu untuk jawab. Pada waktu itu tak boleh nak jawab. Maka sabda Nabi SAW, apabila seseorang itu tidak boleh jawab, maka pada waktu itu akan dibukakan untuknya pintu neraka. Pada waktu itu dibukakan pintu neraka. Waktu dalam kubur lagi, dia dah boleh rasa betapa panasnya siksaan neraka, betapa dahsyatnya siksaan neraka. Sabda Nabi SAW, dan akan didatangkan kepadanya kala jengking dan ular, yang mana sekira pada waktu itu kala jengking dan ular ini melepaskan bisa mereka di dunia, maka pada waktu itu racun tersebut akan menjadikan mati semua tumbuhan yang ada di dunia. Sabda Nabi SAW, dan akan diperintahkan kubur untuk pada waktu itu rapat sehingga berceragah tulang belulangnya. Kemudian orang ini akan dipatuk, dipalu, hinggalah hari kebangkitan, al-iyadzubillah. Yang mana kita tak tahu berapa ribu tahun dalam kubur. Yang mana kita tak tahu berapa lama tempoh kita dalam kubur. Tapi kalaulah kita rasa azab kubur tu dah dahsyat, sebenarnya itu adalah permulaan kepada azab yang lebih dahsyat, kepada sesuatu yang lebih dahsyat, bukan untuk menakutkan, tapi sebenarnya pada waktu itu untuk kita meninggalkan perkara yang Allah tak suka. Macamlah contoh kita di dunia, apabila pada waktu itu kita diterangkan tentang hukuman dalam penjara, kita diterangkan tentang hukuman tentang kesalahan-kesalahan, bukan nak menjadikan kita berputus asa daripada hidup, tidak. Kerana Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, tetapi nak suruh kita pada waktu itu hidup dalam keadaan berhati-hati. Jangan cuba nak melanggar perintah Allah. Jangan cuba nak mengundang kemurkaan Allah. Jangan cuba pada waktu itu nak mencabar Allah.
Sebab kita tak akan mampu menghadapi azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan tentang azab, diceritakan tentang siksaan, bukan nak menjadikan manusia takut sehingga putus asa daripada rahmat Allah, sehingga pada waktu itu tak meneruskan kehidupan dan menjalani kehidupan seperti sepatutnya, tapi sekadar nak mengingatkan supaya kita segera bertaubat, supaya kita bersegera menuju ke arah redha Allah dan kita melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata penulis buku, sekiranya manusia melihat mungkar dan nakir dalam keadaan yang buruk, tak boleh jawab soalan, tergagap-gagap jawab soalan, berada dalam keadaan kehairanan dan kebingungan, tak boleh jawab, maka kata penulis buku, maka hati engkau pada waktu itu telah yakin. Bila fail je soal jawab dengan mungkar nakir, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, maka kata penulis buku, bila manusia tersebut gagal menjawab soalan mungkar dan nakir, maka pada waktu itu hati engkau telah yakin bahawa celaka dan musnahlah engkau, sebab gagal dalam peperiksaan yang diajukan soalan oleh malaikat mungkar dan nakir. Padahal persediaan Allah bagi lama kot. Untuk soalan, beberapa soalan itu Allah bagi persediaan ada yang berpuluh tahun untuk pada waktu itu memperbaiki keimanan dan kepercayaan supaya dia boleh jawab Tuhanku adalah Allah. Dia ada masa berpuluh tahun untuk pada waktu itu mengikuti sunnah Nabi SAW dengan sebaik-baiknya, dengan sedaya upaya supaya dia boleh jawab Nabiku adalah Muhammad SAW. Dia ada masa berpuluh tahun pada waktu itu untuk cuba memahami, menghayati, mengamalkan isi kandungan Al-Quran supaya dia boleh jawab yang ikutan dia adalah Al-Quran. Dia ada masa berpuluh tahun untuk pada waktu itu menolong, membantu orang-orang Islam supaya pada waktu itu dia boleh menjawab sahabat-sahabat dan temanku adalah orang-orang beriman. Dia ada masa. Cuma pada waktu itu kadang-kala kita terlalu selesa, kita terlalu lupa yang kita sebenarnya hanyalah sementara dan kita bakal melalui semua yang kita baru baca tadi. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang membuat persediaan. insya-Allah kita akan sambung muka surat 146 berkenaan tentang soalan-soalan dalam kubur pada pertemuan berikutnya insya-Allah. InsyaAllah selepas maghrib akan ada pembacaan kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Jika ada live saya akan kongsikan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian buku Mahsyar, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Dan insya-Allah pada bulan Syawal nanti saya ada buka satu trip umrah yang baru. Jika ada yang ingin bersama, maka boleh maklumkan masih lagi ada beberapa kekosongan untuk trip umrah pada bulan Syawal nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih.